Selamat sejahtera semua. Apa khabar? Cikgu mendoakan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Seperti biasa, selamat datang ke channel Cikgu Suri. Hari ini, murid-murid akan bersama dengan Cikgu Suryani, kita akan membuat satu latihan pemulihan, pengayaan dan latihan pengukuhan. Jom bersama cikgu. Baiklah murid-murid, sekarang lihat buku teks Bahasa Melayu muka surat 106. Kita akan membuat aktiviti pemulihan, iaitu tajuknya ialah Sukarelawan Berjasa. Arahannya, isi tempat kosong dengan kata majmuk bebas. Warga emas, ambil tahu, anak yatim, bertanyakan khabar, wang ringgit dan menjamu selera. Berikut adalah kata majmuk bebas. Adakah murid-murid faham setiap kata majmuk tersebut? Mari kita lihat satu persatu apakah maksudnya. Baiklah murid-murid, warga emas bermaksud ya, orang tua yang berumur 60 tahun dan ke atas. Apakah maksud ambil tahu? Ambil tahu ialah ambil peduli ataupun sensitif dengan sesuatu perkara. Anak yatim. Anak yatim bermaksud anak yang kematian ibu dan ayah. Maksudnya anak ini sudah tidak mempunyai ayah dan ibu lagi. Kemudian bertanyakan khabar. Bertanyakan khabar membawa maksud kita mengambil tahu tentang seseorang, sama ada segi kesihatan, makan minumnya dan apa lagi? Tentang keadaan mereka. Kemudian wang ringgit. Wang ringgit duit lah kan, apa lagi? Menjamu selera. Maksudnya apa? Ya, makan dan minum. Baiklah, sekarang kita akan lihat, kita akan cari apakah jawapan, apakah kata majmuk yang paling tepat dengan ayat yang diberi. Jom kita lihat. Ayat yang pertama. Para belia perlu memberikan lebih perhatian kepada tempat kosong yang berumur 12 tahun ke bawah. Siapa tahu jawapannya? Ya, betul. Anak yatim. Kalau ikutkan di sini, jawapan yang paling sesuai, yang paling tepat ialah anak yatim yang berumur 12 tahun ke bawah, ya. Kerana mereka ini masih kecil dan perlukan kasih sayang dan perhatian yang lebih daripada orang dewasa. Baiklah, kemudian soalan 2. Para belia yang prihatin perlu menghulurkan bantuan kepada siapa? Siapa tahu jawapannya? Ya, betul. Warga emas. Ya, kerana warga emas ini merupakan golongan orang tua. Jadi, kita perlu menghulurkan bantuan kepada mereka. Kerana mereka sudah uzur dan tidak mempunyai kekuatan lagi, ya, sama ada untuk bekerja ataupun menguruskan diri mereka. Baiklah, soalan yang ketiga. Sumbangan berbentuk barangan dan tempat kosong dapat mengurangkan beban mangsa banjir. Kita lihat jawapannya. Ya, wang ringgit. Okay. Untuk mangsa banjir, mereka bukan sahaja perlukan sumbangan barang, tetapi memerlukan juga wang ringgit. Seterusnya, soalan keempat. Belia yang baik hati hendaklah tempat kosong tentang kebajikan masyarakat sekeliling. Apa jawapannya ya? Ya, ambil tahu. Belia perlu mengambil tahu tentang kebajikan masyarakat di sekeliling mereka. Baik, seterusnya soalan kelima. Ayat yang kelima. Sukarelawan digalakkan tempat kosong warga emas selepas memberikan bantuan. Apa jawapan yang paling sesuai? Ya, betul. Bertanyakan khabar. Okay. Bukan sahaja bila dah bagi bantuan, dah tak bertanyakan khabar, ya, sunyi macam tu saja. Okay.
Jadi sukarelawan ni digalakkan untuk bertanyakan khabar. Tanya khabar kesihatan macam mana, kan? Kebajikan mereka macam mana. Okey. Dan akhir sekali nombor 6, para sukarelawan boleh beramah mesra dengan anak-anak yatim semasa menjamu selera. Maksudnya masa makan tu kita bercakap-cakap lah, kan? Bertanya khabar, bergerosenda. Baik, cikgu harap murid-murid telah pun dapat mengetahui jawapan untuk ayat tersebut. Tahniah kepada murid-murid yang dapat menjawab dengan betul kesemuanya. Sekarang kita akan pergi ke latihan pengayaan. Murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 107. Baiklah, di sini diberi satu petikan teks untuk kita baca dan memahami isi teks tersebut. Kemudian, kita kena jawab soalan pemahaman. Baik, sebelum itu, jom kita baca dahulu petikan tersebut bersama cikgu. Pahlawan terbilang. Baca petikan di bawah dan jawab soalan yang diberikan. Kemudian, imlakkan perenggan yang dibaca oleh guru. Mat Kilau terkenal dengan gelaran pahlawan. Beliau merupakan anak jati kelahiran Kampung Pulau Tawar, Pahang. Nama Mat Kilau meniti di bibir rakyat kerana tercatat dalam lipatan sejarah negara. Beliau berperang menentang askar Inggeris dan Siam di sekitar Pahang, Terengganu dan Kelantan. Dalam pertempuran yang berlaku dengan askar penjajah Inggeris, beliau hanya menggunakan kayu dan buluh selain keris dan parang. Beliau juga bijak memperdayakan musuh dengan cara membuat helah bela diri untuk menyelamatkan diri. Mat Kilau mahir dalam ilmu persilatan menggunakan keris dan parang. Sikap beliau sebagai seorang pemimpin terserlah kerana ketegasan beliau, berpandangan jauh dan berfikiran matang. Beliau meninggal dunia pada usia 122 tahun. Baiklah murid-murid, cikgu pasti murid-murid telah pun memahami petikan yang telah dibaca tadi. Sekarang, mari kita menjawab soalan pemahaman. Ingat ya, apabila kita menjawab soalan pemahaman, kita perlu menjawab dengan ayat yang lengkap. Barulah kita dapat markah penuh. Baiklah, soalan pertama. Siapakah nama pahlawan ini? Kalau diperhatikan di sini, setiap kali kita nak jawab, kita mesti ambil sebahagian ayat daripada soalan. Siapa yang boleh bantu cikgu untuk menjawab soalan pertama? Angkat tangan. Ya, okey. Baiklah. Kita akan mulakan dengan nama pahlawan ini ialah... nama pahlawan ini ialah Mat Kilau. Ini ayat yang lengkap. Jawapan yang terbaik. Baiklah, sekarang kita lihat soalan 2. Dari manakah beliau berasal? Kita nak ambil ayat bermula dari mana? Ya, betul. Kita mulakan ayat dengan beliau berasal dari Kampung Pulau Tawar, Pahang. Baiklah, cikgu nak ingatkan murid-murid ya supaya mesti peka dan teliti apabila menjawab soalan. Kalau lihat di sini, Kampung Pulau Tawar, Pahang. Ini ialah kata nama khas, perlu ditulis dengan huruf besar. Dan mesti ada koma sekiranya ada dua jawapan. Bermaksud daripada kampung, koma, Pahang. Itu nama negeri. Baiklah, seterusnya kita lihat pula soalan nombor 3. Soalannya berbunyi, apakah alatan yang mahir digunakan oleh beliau? Murid-murid mesti fokus pada soalan. Alatan yang mahir.
nampaknya beliau ni boleh menggunakan banyak alatan. Tetapi alatan mana yang paling mahir digunakan oleh beliau? Baik, kita akan ambil ayat daripada soalan bermula dengan alatan yang mahir digunakan oleh beliau ialah keris dan parang. Kalau kita lihat di sini dalam perenggan berapa ya? Perenggan yang terakhir sekali. Mak Kilau mahir dalam ilmu persilatan menggunakan keris dan apa? Ya, keris dan parang. Baiklah, kalau kita lihat di perenggan yang ketiga ada diceritakan tentang beliau juga menggunakan kayu dan buluh selain keris dan parang. Tapi soalan yang diminta ialah alatan yang mahir. Jadi, perenggan yang keempat telah memberikan jawapan yang paling tepat. Baik, seterusnya kita lihat pula soalan 4. Bagaimanakah cara beliau menghadapi cabaran menentang penjajah Inggeris? Kita mulakan ayat kita dengan jawapan kita dengan apa? Siapa tahu? Baik, kita lihat di sini. Beliau menghadapi cabaran menentang penjajah Inggeris dengan memperdayakan musuh, iaitu membuat helah bela diri untuk menyelamatkan diri. Bijak Mak Kilau ni. Kan? Dia bijak memperdayakan musuh, iaitu membuat helah bela diri. Jawapannya ada pada perenggan yang ketiga. Okey, boleh ya murid-murid? Baik, seterusnya soalan yang terakhir ialah soalan yang kelima. Pada pendapat kamu, mengapakah kita perlu menentang musuh negara? Baik, sebelum itu, murid-murid tahu tak apa maksud musuh negara? Di sini cikgu nak ingatkan murid-murid ya. Baik, musuh negara ni merupakan seseorang yang melakukan sesuatu yang menyebabkan negara akan mengalami kerugian atau kerosakan. Musuh negara ni mungkin terdiri daripada orang yang berada di luar negara ataupun orang yang berada dalam negara. Orang yang ada dalam negara kita, mungkin mereka adalah spy ataupun mewakili pihak asing ataupun untuk kepentingan diri sendiri. Begitu bahaya tau musuh ni kalau mereka berada dalam negara kita dan mereka mempunyai niat yang tidak baik kepada negara kita. Jadi, apa dia pendapat kamu? Mengapa kita perlu menentang musuh negara? Ini soalan kebat. Tidak ada yang salah. Ini ialah pendapat awak. Baiklah. Contoh jawapan yang cikgu boleh kongsikan dengan kamu semua ialah, pada pendapat saya, kita perlu menentang musuh negara kerana mereka akan menyebabkan negara kita musnah dan tergadai. Disebabkan itulah kita perlu menentang mereka. Baik, cikgu berharap murid-murid dapat menulis jawapan dengan kemas dan lengkap. Tahniah ya. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan lihat pula latihan pengukuhan. Boleh lihat muka surat 106. Maafkan cikgu. Muka surat 108. Baiklah. Latihan pengukuhan kita mengenai karangan autobiografi tentang Aku Sehelai Tisu. Baiklah murid-murid, perlu melengkapkan karangan pendek ini dengan perkataan yang tepat sekali. Cikgu bagi masa 5 minit untuk murid-murid cuba dahulu melengkapkan karangan ini dengan betul. 5 minit dari sekarang. Baiklah murid-murid, nampaknya 5 minit sudah pun tamat. Jom kita semak latihan ini bersama-sama.
Baiklah. Aku sehelai tisu. Aku diperbuat daripada... Ya, betul. Kertas. Badanku berwarna putih. Aku dibawa oleh tuan aku, Hadi, ke sekolah. Aku telah diwarnakan dengan warna bendera Malaysia, iaitu merah, biru dan kuning. Baiklah, kalau murid-murid tulis biru dulu kemudian merah pun tak mengapa. Jawapan dia boleh diterima. Betul. Baiklah, kita sambung perenggan yang ketiga. Aku berasa gembira kerana badanku apa ya? Cantik. Setelah diwarnakan, aku dijemur di bawah cahaya. Apa lagi? Tentulah cahaya matahari. Aku telah dipilih oleh cikgu untuk dipamerkan. Hadi berasa gembira kerana menjadi contoh menghasilkan tisu berwarna bendera. Akhirnya, aku telah dibingkaikan untuk dipamerkan pada Hari Kesenian peringkat sekolah. Wah, tahniah. Nampaknya ada murid-murid yang dapat menjawab soalan dengan betul. Yang mempunyai kesalahan, jangan risau, jangan sedih. Murid-murid boleh membuat pembetulan semula. Nampaknya setakat ini sahaja aktiviti kita hari ini. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Suri. Semoga kita akan berjumpa lagi pada pelajaran akan datang. Jaga diri ya. Bye.